Tak jumpa esok, boleh teruskan perjuangan untuk melengkapkan puasa. Jadi itulah dia rakan-rakan sekalian sebagai perkhidmat pada pagi. Jadi kita terus bagi kitab itu. So apa saya pun tak dan nak cek. So apa kita berhenti juzuk pertama dan juzuk kedua tak ada. 17. Tak sempat saya nak update. 17 saya bergantung 14. Okey, maknanya pada hari ini kita akan melengkapkan bab yang kedua ni, iaitu kelebihan dan kelebihan muazzin. Telah menulis pengarang kitab ini Al-Marhum Syekh Said Muhammad bin Syed Alawi Al-Maliki Al-Asadi rahimahullah taala, antara kelebihan azan yang lain ialah penduduk sekitar akan mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Jadi kakak yang ada buku jilid 1 boleh terus buka. Yang tak ada buku jilid 1 tak apa, dah dengar je. Saya dah bertanya kepada sahabat yang dia bukti, dia kata buku tak boleh nak keluar, kata dia. Saya pun jadi heran. Buku tak boleh nak keluar sebab ada masalah audit, kata dia. Jadi saya pun pelik. Jadi saya kan ada dua kemungkinan. Sama ada saya akan selepas akhir bulan 9 ni, saya akan terus pergi ke sana dan buat purchasing direct, beli terus. Ataupun worst ataupun kalau keadaan masa, saya terpaksa memikirkan kemungkinan untuk mencetak sendiri buku ya. Kalau ada risiko tu saya tanggung lah. Pasal kita ramai kita yang memerlukan buku ni. Bukan di sini je, di Jakarta. Dan saya mulai bulan 10 ni akan berada di Masjid Jami' Aifuddin. Belajar kitab ni. Di sini pun tak semua orang ada buku kan. Nampak. Tak semua kakak ada buku jilid 1 dan jilid 2 ni. Itu yang menjadi kerisauan bagi saya. Sebab apa? Sementara minat kakak-kakak masih mantap ni lah, kita kena gerak. Ini pun saya tengok macam dah ada sedikit kurang. Mungkin kerana bulan Syawal, ataupun mereka ada sebahagian mereka yang telah masuk ke dalam camp, masuk duduk di dalam quarters ataupun barrack camp di Battalion 3 pasukan gerakan awam. Walau macam mana pun boleh masukkan kepada mereka lah. Yang mana kalau mereka nak semua mereka tu saya belajar, saya bersedia untuk mempertimbangkan. Saya ulang balik, saya bersedia untuk mempertimbangkan ini. Kalau berkata, atau kena minta daripada mereka, sebab mereka dah start gaji. Takut nanti bila mereka start gaji, dah mereka tak datang situ. Jadi mereka tak ada siapa yang nak mengajar kitab ni. Jadi sampaikan salam kepada sahabat-sahabat kita ni dan beritahukan Ustaz Azmi bersedia untuk masuk. Kerana Ustaz Azmi itu sendiri adalah warga kenderaan dan ada masalah sebenarnya. Saya untuk masuk, walaupun mereka itu dalam prinsip cara PGA, pasukan gerakan awam, tetapi pada pandangan saya tidak ada masalah kalau saya masuk ke masjid mereka itu mengajar sana, mengajar kitab ni lah untuk kaum wanita. Baik, dalam menulis pengarang kitab ni Al-Marhum Syekh Muhammad bin Syed Alawi Al-Maliki Al-Asadi rahimahullah taala, antara kelebihan azan yang lain ialah penduduk sekitar akan mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Ini kelebihan azan kan. Berkat ada azan. Azan itu adalah syiar. Apa maksud syiar? Syiar ni lambang. Kenapa kawasan kita ini orang kenali sebagai kawasan penduduk orang Islam? Sebab adanya azan. 5 kali sehari azan berkumandang di kawasan kita. Jadi orang luar pun tahu, bila orang luar lalu dekat azan, oh kat sini ada masjid, ada surau, boleh topang saya. Cuba kalau kita pergi ke, katalah kita pergi ke Ipoh Garden. Kita pergi ke Ipoh Garden. Kita pergi ke kampung sini. Kalau di Ipoh. Kita pergi ke Bercap, contoh. Kampung baru Bercap. Kalau bau Melayu ni, kalau bau Cina. Masuk semua mata sempit je. Suara pendek. Tak kedengaran bunyi azan pun.
Boleh kita kata kawasan di kawasan luar Islam tak? Sebab tidak ada azan dikumandangkan. Jadi itulah dia manfaat daripada azan. Jadi azan itu manfaatnya ialah kesejahteraan dan keselamatan untuk penduduk di situ. Macam kita ni, penduduk kita ni akan dapat kesejahteraan dan keselamatan berkat ada di azan dikumandangkan di sini, insya-Allah. Kalau ada ribut pun ribut sikit ni, ribut dalam rumah. Ribut dalam rumah tu takkan ada lah, insya-Allah. Ribut dalam rumah tu biasa lah. Macam benda yang disebut sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Islam lah tu. Ribut dalam rumah ya dah. Yang kita takut ialah ribut di luar rumah kita yang boleh menjadi bala bercanda kepada kita. Ini kita takut. Ribut luar dalam rumah tu sedang dia apa? Cuci sajalah. Tak usah nak pasal berak nak gaduh. Jadi inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza udhina fi qaryatin amana Allah azza wa jalla min azabihi dzalika al-yawm." Apabila diazankan, dipendengarkan azan di dalam sebuah kampung, qaryah, di dalam sebuah kampung, sebuah kawasan, satu tempat, satu taman perumahan, amana Allah azza wa jalla, akan mengamankan kampung itu oleh Allah azza wa jalla daripada azabnya pada hari tersebut. Pada kemudian azan, insya-Allah kampung taman seperti ini akan terselamat daripada kemurkaan Allah SWT. Sebab apa? Balak ni adalah tanda-tanda kemurkaan Allah SWT. Balak macam contoh tsunami. Tsunami itu adalah tanda kemurkaan Allah SWT. Sebab apa kakak sedar? Tentera Allah ini banyak. Tentera Allah ini banyak. Air itu adalah juga tentera Allah SWT. Air itu ada manfaat juga kita. Air ini sesatunya benda dalam dunia ini yang tiada penghenti. Betul tak? Kan? Kalau makanan itu banyak pilihan. Kalau tak nak makan roti canai, makan tosin. Kalau tak nak makan tosin, makan roti nan. Kalau tak nak makan roti nan, makan capati. Kalau tak nak makan capati, makan roti paun. Kalau tak nak makan roti paun, makan roti beri. Makanan ini banyak pilih. Tapi air tak nak. Kalau tak nak minum air, minum apa? Tak minum apa? Tak minum batu. Bila sebut minum, kita minum air. Apa sajalah jenisnya air tu. Air oren ke, air sirap ke, air kosong ke, air pipe ke, air pipe sekolah ke. Tapi air yang kita minum hanyalah air. Tidak ada ganti iaitu air. Tapi bila air tu jadi besar, setinggi 50 meter, apa berlaku? Jadi siapa pun manusia yang akan dapat manfaat daripada air itu, malah dia jadi satu malapetaka kepada kita. Itu yang dikatakan tsunami. Kalau akak-akak lihat balik, kenapa berlaku tsunami? Kaji dulu. Allah Ta'ala asal saja untuk nak jadikan tsunami ini. Memanglah fakta sains dia, tsunami ini berlaku bila adanya gegaran bumi ataupun gempa bumi di bawah laut. Tetapi siapa yang memberi arahan, yang menjadikan sampai boleh ada gempa bumi bawah laut? Cuba akak-akak baca surah Yasin. Surah Yasin ni kita rajin baca pada Jumaat. Saya suka kalau orang baca Yasin pada Jumaat. Daripada duduk tengok cerita Ustaz pada Jumaat, baik baca Yasin pada Jumaat. Tapi isi kalau Yasin tu pun kita kena
kaji juga. Kita kena mengaji juga. Kita kena lihat juga. Apa kata Allah SWT dalam surah Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah itu, perintahnya itu apabila ia berkehendaki sesuatu. An yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah SWT nak sesuatu, Allah Ta'ala akan kata kepada benda itu jadi. Maka jadilah. Bila Allah Ta'ala kata kepada bumi, gempalah kamu. Bergempa. Bergerak bumi. Bergegar. Bila Allah Ta'ala kata awan, turunlah hujan, maka hujan pun. Bila Allah Ta'ala kata awan jangan turun hujan, buatlah pun. Buatlah pemberian awan ke, hujan ke, hujan takkan tunggu punya, hujan tak turun. Macam juga kisah dua orang pasal kasih. Malam tadi dating tak. Kami tunggu, bulan tak timbul. Kalau Allah kata bulan kamu jangan timbul. Kalau kamu timbul, jadi tak baik untuk dua pasangan ni. Akhirnya bercadar di bawah sidaran lampu minyak tanah. Macam juga akak-akak sekalian. Masa kita bermuda, bermula kahwin dulu. 3 bulan kahwin, 3 bulan ada benda dalam mulut. 3 bulan kahwin, 3 bulan ada benda dalam mulut. Ada baby dalam mulut. Mana tidak putih kelapa. Masya Allah, Ustaz, hebat suami saya Ustaz. Bukan hebat suami itu, Allah Ta'ala yang takdirkan pada itu berlaku. Nampak? Ada orang bertahun-tahun dah usaha, dah pergi jumpa Ustaz, pergi jumpa Dr. Harudin, pergi jumpa Dr. Hamid Arsyad, pakar sakit kuat, pergi jumpa Dr. Ismail Tandri, pakar sakit kuat, tak dapat anak. Sebab Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala belum kata kun fayakun. Jadi yang menjadikan sesuatu perkara itu, sesuatu tempat itu sejahtera ataupun tidak, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, kalaulah diperdengarkan azan di satu tempat ini, di satu kawasan, satu kampung utama perubahan ini, maka Allah Ta'ala akan mengamankan kampung tersebut daripada balaknya, daripada azab daripada hari tersebut. Jadi besok kita dapat jamuan kan? Kita berdoa kepada Allah berkat azan masjid kita ni, surau kita ni, insya-Allah majlis berjalan dengan baik. Dan kita minta, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah besok tadi turunkan hujan, janganlah turun di sini, turunkan di tempat lain. Boleh minta doa. Kita berdoa, ya Allah, kalau besok kalau turunkan hujan, jangan turun hujan di sini, turun kalau hujan di tempat lain. Jadi supaya majlis itu berjalan dengan lancar. Dan bila dah majlis berjalan dengan lancar, maknanya pasang lagu yang bukan lah. Tapi pasang